dan salam sejahtera. Kita akan masuk bab 5, nisbah trigonometri. Jadi, tolong tengok dalam buku aktiviti kamu, ya. Buku aktiviti A. Okey ya. Buku A. Jadi kita lihat trigonometri. Okey, apa itu trigonometri? Ya, trigonometri. Yang pertama sekali, maaf atas gangguan. Okey ya. Jadi trigonometri, yang pertama sekali kamu kena tahu trigonometri ini datang daripada bentuk segitiga bersudut tegak. Okey, dia mesti ada sudut tegak. Sudut tegak iaitu 90 darjah, ya. Segitiga lain tidak boleh. Tidak boleh. Hanya segitiga sudut tegak. Nisbah ini sebab kita ada beberapa benda yang kamu perlu tahu, iaitu darab, iaitu bahagi dia. Maksudnya nisbah tu katakan A bahagi B, A per B. Contoh ya. Okey, tak apa. Kita terus kepada soalan melengkapkan jadual di bawah. Jadi kamu perhatikan semua segitiga ni adalah bersudut tegak. Okey, mula-mula sekali kita akan kenal pasti apakah itu hipotenus, sisi bertentangan, sisi bersebelahan. Okey, hipotenus kamu pernah belajar semasa tingkatan 1, iaitu dia melibatkan sudut bahagian 90 darjah. Ini dia punya hint dia, petua dia. Okey, cuba perhatikan. Pada segitiga ABC ini, ini adalah sudut 90 darjah. Jadi, di hadapan dengannya, berhadapan ini, ya, berhadapan dengannya garis BC ini adalah kita kenali sebagai hipotenus. Ya, nanti saya guna singkatan sahaja ya. Okey, singkatan H. Ya, senang, hipotenus kan H lah ya. Saya letak H ya. Jadi, kalau ini sudut tegak, di depan dengannya mestilah hipotenus. Ini sudut tegak, depan dengannya mestilah hipotenus. Yang ini sudut tegak, ya, depan dengannya mestilah hipotenus. Sudut tegak, depan dengannya mesti hipotenus. Itu cara yang paling mudah untuk kita kenal pasti hipotenus, iaitu bahagian yang paling panjang dalam satu segitiga. Ya, dia bahagian yang paling panjang, ya. Okey, jadi bagaimana kita nak menulis jawapan? Menulis jawapan, ya, bagi sudut di sini, ya. Okey. Jadi hipotenusnya sentiasa sama. Dia tak kisahlah macam mana pun, yang penting bila kamu dah tahu BC ni adalah hipotenus, jadi semua jawapan di sini dia akan mengambil jawapan yang sama, ya. Jadi kalau ini dah hipotenusnya DEF tadi ialah DF hipotenus, jadi ini pun DF, ya. Jadi sudut segitiga QRS, cuba kita tengok. Sudut QRS tadi hipotenusnya ialah QS. Ya, tengok ni, ini adalah hipotenus dia kan, garis ini QS. Jadi kamu tulis, ya, hipotenusnya ialah QS. Ini pun sama, QS. Ya. Bagi segitiga LMN, ya, hipotenusnya adalah bahagian ini. Jadi kita ambil LN. Jadi ini adalah LN. Ini juga mestilah sama, hipotenus tidak akan berubah. Okey, segitiga IMJ. Segitiga IMJ maksudnya segitiga ini mana hipotenus dia adalah bahagian ini. Kita dah label tadi. Jadi mana panjang hipotenus? Ini ialah panjangnya, iaitu I kepada J. Jadi kita tulis jawapan IJ.
Ya, ini mewakili bahagian hipotenus. Okey. Jadi kemudian kita lihat sisi bertentangan. Apakah itu sisi bertentangan? Sisi bertentangan dia mesti berhadapan dengan sudut. Petuanya. Berhadapan dengan sudut. Okey. Sudut itu kita boleh tahu daripada nilai ini. Nampak ni sudut ni. Ya. Okey ya. Contoh. Dia bagi ACB. Sudut ACB. Okey. Sudut ACB. Manakah sudut ACB? Kamu perhatikan huruf di tengah-tengah. Iaitu C. Jadi sudutnya berada di C. Okey. Jadi sudut berada di C. Yang duduk di depannya. Di depannya ialah yang kita panggil bertentangan, iaitu opposite. Saya guna singkatan O. O. Ya. Jadi apakah panjangnya? Panjangnya ialah AB. Jadi jawapan di sini AB. Okey ya. Itu adalah sudut bertentangan. Sisi bertentangan. Opposite side. Ya, kita tulis O. Okey, kita tengok segitiga kedua. DEF. Okey, inilah segitiga kedua dia. Sudut yang diberi ialah EDF. Okey, EDF. Jadi, sudut itu terletak D. Dia letak di D di sini. Kamu tandakan dulu sudutnya. Okey, walaupun dia tak tanda, kamu kena tanda. Ya, D. Tanda. Lepas tu buat anak panah pergi depan dia. Garisan mana? Kena pada garisan EF. Jadi untuk jawapannya, sisi bertentangan ialah EF. Okey ya. Jadi itu adalah dia punya sisi bertentangan. Jadi bagaimana pula kita nak cerita pasal sisi bersebelahan? Okey. Ya, fahamkan di sini bahawa segitiga ni ada 3 garisan. Ya, contoh ini segitiga, sudut tegak. Dia ada 3 garisan. Garisan pertama, okey, contoh nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dia ada 3 garisan. Jadi kalau 2 garisan dah diambil, maka yang terakhir tu mestilah untuk yang bersebelahan ataupun adjacent side. Kita ambil huruf A. Ya, A. Adjacent side. Ya, A. Okey, contoh di sini ya. BC dah ambil. Kita tengok segitiga ni. Ya, BC dah diambil untuk hipotenus. AC dah diambil. AC ke apa tu? AC bertentangan. Mana dia? Oh, ni. Sorry. BC adalah hipotenus. Ya. Jadi AC dah diambil untuk bertentangan. Jadi tinggallah garis sebelah lagi, iaitu AB. Cukup mudah sebenarnya ya. Sebabnya bila kamu dah dapat 2 garisan, 2 sisi, sisi yang ketiga tu mestilah yang mengisi bahagian yang satu lagi ya. Okey, untuk EDF, segitiga EDF. Okey, yang inilah ya, yang ini. Okey, kita dah ada DF. DF dah diambil sebagai hipotenus. EF sudut sisi bertentangan. Jadi mana yang tinggal? Ini dah diambil, ini pun dah diambil. Mana tinggal? ED yang tinggal. Jadi jawapan di sini mestilah ED. Dia macam tu ya. Okey, boleh tak tulis terbalik? DE pun boleh ya. Dia tak ada masalah. Terbalik pun tak apa. Yang penting garisan tu kena betul ya. Okey. Kita tengok yang lagi bawah ni ya. Okey, yang ini. Segitiga DFE juga. Okey, hipotenus takkan berubah. Cuma sekarang ni sudut dia boleh berubah-ubah. Ya. Saya ulang balik. Hipotenus tidak akan berubah. Okey, yang berubah adalah sudut. Ya. Jadi kamu tengok sekarang ini dia dah ambil F berada di tengah-tengah. Jadi F sudah menjadi sudut. Ini F. Ya, F dah menjadi sudut. Jadi
F sudut. Di depan F siapa? Kita bawa, buat anak panah, lukis pergi depan. Jadi sekarang ini, yang ini berada di hadapan sudutnya. Maka ini adalah sisi bertentangan yang baru. Iaitu ED. Jadi sini ialah ED. Okey ya? Jadi sisi bertentangan tu dia akan mengikut kedudukan sudut. Sisi bertentangan akan ikut kedudukan sudut. Kalau sudut berubah, sisi bertentangan akan berubah. Ya, opposite side akan berubah. Ya. Jadi kamu kena perhatikan betul-betul kedudukan sudut. Jadi untuk yang bersebelahan ni tiada masalah. Kenapa? Sebab kita hanya fill in the blank. Kalau 2 garisan dah diambil, tinggallah 1 lagi garisan. Sisi mana yang tidak diambil? Itulah jawapannya ya. Okey, contoh di sini ya. DF memang sudah confirm. Hypotenuse tidak akan berubah. Ya, DF sudah ambil, ED sudah ambil, yang tinggal ialah EF. Jadi di sini mestilah EF. Okey ya. Jadi itu adalah cara untuk kita mengenal pasti ketiga-tiga bahagian sisi. Ya, hypotenuse, sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan. Pastikan betul-betul faham. Okey, saya ulang balik. Sudut yang ada sudut tegak, ya, sudut tegak, depannya mesti hypotenuse, ya. Kalau ada dia punya sudut, ya, macam ni contoh ya. Ni sudut tegak, ya. Kalau ini sudut dia, depan dengannya mesti opposite, ya. Ikut kedudukan sudut. Ikut kedudukan sudut. Kalau sudutnya di sini, opposite-nya akan berubah. Akan berubah ke sini. Dia ikut kedudukan sudut. Ya. Jadi, kalau opposite dah tahu, hypotenuse confirm. Ini hypotenuse tidak akan berubah. Dia mesti depan sudut tegak. Depan sudut tegak mesti hypotenuse. Mesti hypotenuse. Jadi, kalau O sudah tahu, H dah tahu, di manakah adjacent? A. Sisi bersebelahan, dia mestilah duduk di sini. Ini A, ini adalah A. Okey ya? Jadi itu konsep penting.